InsyaAllah tak ada apa-apa yang akan berlaku. Himpunan laman yang dijamin oleh perlembagaan pada hari ini untuk menyatakan hasrat dan suara hati kita ketika mana hari gelap, yaitu hari 1 Julai yang mana hari telah ditarik subsidi kepada rakyat Malaysia. Ini satu kezaliman dan ini satu hari gelap untuk rakyat Malaysia. Jadi insyaAllah kita akan bawakan wakil-wakil daripada NGO, daripada mahasiswa, daripada parti-parti politik yang akan berucap untuk menyatakan ketidakpuasan hati kita mewakili rakyat Malaysia yang ditindas pada hari ini. Jadi untuk mukadimahnya, saya menjemput YT Sani Hamzan, pengarah mobilisasi Parti Amanah Negara. Hidup, hidup! Hidup rakyat! Hidup, hidup! Hidup rakyat! Tumbang, tumbang! Kezaliman! Bangkit, bangkit! Bangkit rakyat! Turun, turun! Harga barang! Bagaimana mempermuliakan lagi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Negara kita Malaysia mempunyai bilangan menteri yang paling ramai sekali dalam dunia. Tapi tuan-tuan dan puan, bagaimana jumlah menteri yang paling ramai ini? Mereka tidak mampu untuk menguruskan hal berkaitan dengan telur dan juga ayam dalam negara kita ini. Kita ada Perdana Menteri, kita ada Menteri Kanan, kita ada Duta Bertarat Menteri, kita ada penasihat khas. Tetapi tuan-tuan dan puan, kerajaan yang ditunggangi oleh UMNO Barisan Nasional pada hari ini mereka tidak mampu untuk menjaga soal berkaitan dengan masalah kepentingan kehidupan masyarakat dan rakyat dalam negara kita. Tuan-tuan, pemerintahan Pakatan Harapan 22 bulan punya lemah, punya tidak pandai. Pakatan Harapan memerintah, harga ayam sekilo di bawah Pakatan Harapan RM5.99. Punyalah bijaksana, pandainya UMNO Barisan Nasional memerintah. Harga ayam sekarang ini murah, RM9.40. Kami tuan-tuan dan puan-puan, pikir-pikirkanlah dalam pilihan raya yang akan datang ini. Tumbang, tumbang kerajaan UMNO Barisan Nasional, kita angkat kerajaan Pakatan Harapan. Terima kasih. Tumbang, tumbang kerajaan rakyat. Tumbang, tumbang kerajaan zalim. Terima kasih kepada YT Sani Hamzan. Hari ini benar berkenaan dengan cerita Mak Kilau, kebangkitan orang Melayu menentang British yang menekan rakyat. Orang Melayu ketika itu, ketika mana mereka dikenakan teks, ditekan rakyat Malaysia ketika itu, rakyat tanah Melayu, mereka bangkit menentang British. Hari ini subsidi kita ditarik oleh kerajaan keluarga Malaysia yang terdiri daripada kabinet yang berpuluh-puluh orangnya. Terusnya kami menjemput YB Adli Zahari, Naib Presiden Parti Amanah Negara. Kami menjemput Dr. Ketusi Amanah Wilayah Pusat, merangkap Sekretari Agung Parti Amanah Negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rakan-rakan kaum muslimin dan sahabat-sahabat kita semua. Hari ini kita berhimpun setelah begitu lama kita membiarkan suasana dikawal oleh pihak-pihak yang tidak berperi kemanusiaan, tidak berhati perut. Hari ini 1 Julai, hari yang dikatakan bermula untuk pembatalan beberapa subsidi yang pada masa ini memberikan sedikit kelegaan kepada rakyat kita, khususnya daripada kalangan masyarakat bawah.
Harga barang dah naik tuan-tuan. Adakah kita suka harga barang naik tuan-tuan? Adakah kita suka subsidi ditarik balik tuan-tuan? Tapi itulah yang berlaku dan inilah yang kita tegur pada hari ini. Penyelesaian daripada pihak kerajaan bermacam-macam. Ada menteri yang hukum yang menyuruh, ya, tentera kita supaya menanam sayur. Bunyinya tuan-tuan sangat rasional bunyinya. Tetapi tahukah kita tuan-tuan, tentera kita sentiasa dalam keadaan siap siaga untuk mempertahankan kedaulatan negara, keselamatan negara. Kalau mereka pakat menanam sayur tuan-tuan, saya khawatir kalau mereka disuruh untuk bertindak, yang diangkat bukan senjata tetapi tangkul. Tuan-tuan, itu adalah cadangan yang menyakitkan hati rakan-rakan kita di dalam jentera. Seolah-olah mengesahkan pandangan orang ramai, sebahagian kepada orang, bahawa jentera kita ini tak ada kerja. Relax, makan tidur kalau tidak berperang. Tak betul tuan-tuan. Mereka mengorbankan diri, masa mereka, keluarga mereka untuk mempertahankan kita. Janganlah kita perletih tuan-tuan. Nanti macam-macam lagi saranan menteri-menteri kepada yang sasaran-sasaran mereka, sehingga menyebabkan tanggungjawab mereka sebagai kerajaan mereka dilupakan. Jadi tuan-tuan, mari kita sama-sama tingkatkan suara kita secara bersatu, secara bersama, supaya kerajaan akur dan dengar bahawa subsidi yang ini ialah keperluan rakyat, bukan satu kenikmatan besar, tetapi suatu perkara yang penting untuk rakyat kita yang sedang menderita. Harga barang perlu dikawal tuan-tuan. Kalau kerajaan hari ini gagal, tak mampu, maka ambillah langkah yang paling gentleman. Tariklah diri daripada kerajaan. Biar kita uruskan kerajaan kita dengan yang lain. Jadi tuan-tuan, terima kasih kerana bersama-sama dengan kita menyokong perjuangan rakyat. Kami hanya menyampaikan suara rakyat untuk menegur kerajaan bahawa barang naik adalah malapetaka kepada rakyat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan YB Raja. Sebenarnya saya menjemput YB Izzah Madin, Komisi Parti Amanah Negara Selangor yang juga kita hari ini. Terima kasih Tuan Pengajar. Kerajaan barang naik IM terus berbahagia rela. Sedangkan di Selangor saya ikutkannya, saya percaya kekal harga ayam sampai ini. Jadi itu rakyat di Selangor. Kenapa tak boleh buat begitu untuk rakyat? Kita akan terus kekal harga ayam rasanya 50 1 kilo menjelang hari apa yang akan datang ini. Boleh buat. Kalau yang sanggup belanja duit, boleh buat. Kenapa kerajaan supaya tak boleh buat? Kerana mereka lebih pentingkan kepentingan mereka daripada kepentingan rakyat. Rakyat siapa? Rakyat menderita. Kenaikan harga barang, kenaikan harga ayam terus naik. Jadi untuk semua sudah tiba masanya. Kemampuan kegagalan mereka dalam meluruskan kenaikan harga barang ini menunjukkan kegagalan kerajaan yang gagal. Jadi kita minta ganti ke kerajaan barang naik ini, PN ini kepada kerajaan yang jauh lebih baik. Kerajaan Pakatan Harapan. Terima kasih. Tukar kerajaan Malaysia. Sebenarnya saya menjemput saudara Hasbi Muda, Ketua Pemuda Parti Amanah Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, rakyat tidak akan berhimpun, rakyat tidak akan berkumpul sekiranya rakyat tidak benar-benar memahami dan merasai derita kenaikan harga barang. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tuan-tuan, dalam 2 bulan yang lalu harga ayam mulai naik. Kita dah ingat harga ayam saja yang naik, tetapi keluar data daripada Jabatan Perancangan bahawa 90% harga barang makanan telah naik. Kita nak makan apa, tuan-tuan? Kita nak makan apa? Harga ayam, dia kata faktor, macam-macam faktor. Kerajaan dah lulus subsidi 700 juta. Tetapi yang dibayar kepada penternak hanya 50 juta saja, tuan-tuan. Ini menunjukkan kerajaan lemah, kerajaan tidak cekap, kerajaan lembab. Dan sekarang ini kerajaan bagi tahu
24 bilion dituntut untuk minyak paket yang RM2.5. Tetapi bila kita turun ke kedai dan pasar, kita tak jumpa minyak paket, tuan-tuan. Kita hanya jumpa minyak botol yang dulu RM16 zaman Pakatan Harapan, sekarang ini dah mencecah RM50 di bawah kerajaan keluarga Malaysia. Rakyat nak makan apa? Rakyat nak makan apa, tuan-tuan? Turun. Harga barang. Turun. Barisan Nasional. Turun. Perikatan Nasional. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Hasbi Muda, Ketua Pemuda. Seterusnya saya menyambut Wan Sapapah Nordin, Ketua Wanita Muda Parti Amanah Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita terpaksa menjelang Hari Raya Aidiladha. Tetapi sayang kerajaan tidak melihat kepedulian rakyat untuk memastikan mengawal harga barang di pasaran. Bagaimana ibu-ibu, isteri-isteri untuk memastikan kelengkapan Hari Raya Aidilfitri. Ini menunjukkan rakyat memerlukan kestabilan harga. Akan tetapi kerajaan masih tidak menunjukkan kepedulian dan keperhatian mereka. Di manakah keluarga Malaysia yang dinaung-naungkan? Wahai rakyat semua, ingatlah di hari 15 akan datang kita tolak BN. Perhati kali bekas menteri ini. Pernya saya menyampaikan hati atlet Presiden Parti Amanah Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Pertamanya kita tahu bahawa hari ini himpunan yang kita adakan sebagai bantahan kita kepada langkah-langkah yang telah dilakukan oleh kerajaan yang ada pada hari ini, yang benar-benar membebankan rakyat kepada keseluruhan. Bukan sahaja hari ini kita tahu tentang kenaikan harga barang di peringkat dunia. Kita sudah tahu semenjak tahun lepas lagi. Sepatutnya kerajaan sudah mengambil langkah-langkah yang penting untuk memastikan harga barangan ini kekal stabil. Kita tahu selepas daripada pandemik COVID-19, hampir 60% daripada golongan M40 itu berpindah kepada golongan B40. Ini menunjukkan bahawa majoriti di kalangan rakyat Malaysia sudah berpindah daripada golongan sederhana kepada golongan yang miskin. Dan yang paling besar terlibat kepada kemiskinan ini adalah masyarakat Melayu orang Islam dalam negara kita. Kerajaan yang melawan-lawankan menolong orang Melayu, menolong masyarakat Islam, mereka sebenarnya tidak mempunyai upaya, tidak punya usaha yang bersungguh-sungguh untuk memastikan umat Islam dalam negara kita tidak dibelenggu dengan kemiskinan ini. Kenaikan harga ayam, harga makanan kita sebenarnya benar-benar membebankan rakyat. Kita harus sedar, ayam sebagai contoh, sepatutnya kerajaan mesti mempunyai usaha, mesti mempunyai ikhtiar. Kita tahu kenaikan harga ayam disebabkan apa? Disebabkan kita tidak punya sumber ayam yang cukup. Yang pertama, kerajaan sepatutnya memastikan selepas daripada pandemik kita mempunyai pekerja yang cukup bagi industri ayam. Siapa menteri yang menjaga keperluan pekerja asing ini? Siapa? Menteri Dalam Negeri. Apa Menteri Dalam Negeri buat untuk memastikan pekerja dalam negara kita ini cukup, untuk memastikan pekilang-pekilang, pengusaha-pengusaha ayam mempunyai pekerja yang cukup dalam negara kita? Saya beritahu kerajaan menghabiskan hampir 760 juta subsidi. Mana pergi subsidi itu? Apakah dia sampai kepada rakyat? Kita tak perlu menghabiskan subsidi sebanyak itu untuk memastikan harga ayam RM5.90 pada zaman Pakatan Harapan. Sebab itu kalau kita lihat subsidi minyak sahaja,
4,4 bilion ringgit diberikan oleh kerajaan. Sedangkan kita melihat dengan 4,4 bilion itu, mana minyak paket di pasar raya rakyat tercari-cari, sedangkan pembelanjaan itu hampir 4,4 bilion ringgit subsidi kepada rakyat. Sebab itu kita sering memperjuangkan tentang amanah, tentang integriti, tentang ketulusan, tentang pemborosan. Sebab itu hari ini tugas kita adalah untuk memberikan kesedaran kepada rakyat bahawa sebenarnya perubahan ini ada pada tangan kita. Kitalah yang menentukan masa depan kita. Saya harap rakyat di Malaysia ini terus bangkit, beri kesedaran, lakukan perubahan. Mudah-mudahan daripada ini kita boleh memimpin dan memacu Malaysia dengan cara yang lebih baik. InsyaAllah. Hidup, 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 hidup rakyat, hidup rakyat, hidup, 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 hidup rakyat, hidup rakyat. Gagal, 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 kerajaan, kerajaan, gagal, 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 kerajaan, kerajaan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan perwakilan di seterusnya kami menjemput Syekh Umar, Jawatan Kuasa Pusat DAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Tuan, harga barang naik, khabar baik atau khabar buruk? Apa khabar semua? Baik. Hari ini kita sebagai rakyat turun ke sini untuk sama-sama menyuarakan kepada kerajaan yang ada pada hari ini. Rakyat tak mahu barang naik, betul tak? Hari ini kita berkumpul di bawah cahaya matahari, dijamin oleh perlembagaan untuk suarakan suara hati kita, kemarahan hati kita. Kita tak mahu barang naik, betul tak? Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, kita tak mahu kerajaan yang flip-flop, betul? Kita tak mahu kerajaan yang hari ini yang tarik subsidi, esok yang beri semula subsidi. Kita mahu kerajaan yang kompeten, kerajaan yang kuat, kerajaan yang boleh buat keputusan untuk rakyat, betul tak? Kita mahu kerajaan yang menyeberangi rakyat. Kita mahu rakyat yang suaranya boleh didengar. Kita mahu rakyat yang boleh mengangkat suara rakyat. Kita tak mahu kerajaan yang hanya fikir tentang gaji menteri saja, betul? Kita tak mahu kerajaan yang hanya berpolitik, fikir siapa nak jawatan itu, siapa nak jawatan ini, siapa nak GLC itu, siapa nak GLC ini. Kita mahu kerajaan yang berfikir tentang perut rakyat, betul tak? Hari ini harga barang naik berlambung. Hari ini subsidi ditarik sana dan sini. Kita mahu penyelesaian yang tuntas. Kita mahu kerajaan lakukan sesuatu demi rakyat. Kalau kerajaan tak boleh lakukan sesuatu untuk membantu rakyat, kita kata kepada kerajaan, kamu turun, gantikan kerajaan yang lebih baik daripada ini, betul tak? Hari ini kita berhimpun di sini, dijamin oleh perlembagaan, kita laungkan satu suara. Hidup, 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 hidup rakyat, hidup rakyat, hidup, 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 hidup rakyat, hidup rakyat. Turun, 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 harga barang, harga barang, turun, 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 harga barang, harga barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Syekh Umar, Jawatan Kuasa Pusat DAP. Seterusnya saya menjemput Tuan Ampang Sari daripada Wanita Amanah Parti Amanah Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hati panas, malam hari yang panas. Kita hari ini, saya mewakili wanita dan ibu-ibu yang perjuangkan nasib di Pol
semalam saya pergi ke kedai nak beli telur pun habis, minyak paket pun habis. Apa nak jadi? Ibu-ibu nak masak apa? Dengan harga RM50 hanya boleh dapat 1 botol minyak masak. Apa lagi yang kita mahu beli? Jadi saya ingin bertanya pada Pak Menteri, rakyat ikat perut, menteri makan apa? Ada yang naik gaji, menteri naik gaji makan apa? Rakyat begitu juga. Rakyat yang susah, makin susah. Kerajaan berkerajaan untuk meningkatkan kebanyakan dari mereka. Bergantung di sana, bergantung di sini. Hanya untuk mementingkan survival politik mereka. Dan rakyat terus ikat perut, rakyat terus kelaparan. Ibu-ibu memikirkan anak mau makan apa. Nutrisi semakin terjejas, nasib anak-anak kita kesihatan juga terjejas. Jadi saya cabar kerajaan pada hari ini tunjukkan kebijaksanaan. Sekiranya gagal kembalikan subsidi barang makanan menyebabkan rakyat terbanyak ini terkesan dan tinggal ini, kita mohon, kita rakyat lawan Deputi Undi, tunjukkan bahawa kita boleh gantikan kerajaan hari ini, kerajaan yang lebih baik lagi. Oleh itu, saya tuntut turun-turun harga barang, turun-turun harga barang. Sekian dari wanita dan ibu seluruh Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nampak Sari. Seterusnya saya menjemput Saudara Abbas, Ketua Mobilisasi Pemuda Amalan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita berkumpul untuk apa? Kita berkumpul untuk kita berkenalan. Kita berkumpul kerana bahan makanan kita telah ditarik subsidi oleh kerajaan yang ada pada hari ini. Mereka kata mereka itu kerajaan milik Islam. Mereka kata mereka itu kerajaan yang baik. Tapi realitinya terlihat pada hari ini, semua mereka naik, subsidi mereka naik. Yang mereka tahu membukakan kuasa mereka pada hari ini. Mereka bergaduh bukan semua rakyat. Mereka bergaduh bukan semua mempertahankan rakyat, tapi mereka bergaduh kerana mempertahankan jawatan dan kuasa mereka semata-mata. Inikah kerajaan milik Islam? Inikah kerajaan yang rakyat berpegang? Sebagai rakyat, kita akan pastikan mereka-mereka ini kita humban ketika PRU yang akan datang. Karena menjadi manusia ini berkuasa di bukan saya. Boleh ataupun tidak? Hidup, hidup! Hidup, hidup! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup, hidup! Hidup, hidup! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Seterusnya saya menjemput YB Khalid, Pengarah Komunikasi Parti Amanah Negara yang juga mantan Menteri Wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Tak baik, tak baik. Jangan terbaik. Harga barang tak naik, ini baik lagi ke? Tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan ini kerajaan ketua atap, kerajaan pintu belakang, tak hormat rakyat, manda-manda rakyat, nak sangat jawatan, nak sangat jadi Perdana Menteri, nak sangat jadi menteri, tapi akhirnya tak pandai mentadbir dan mengurus negara. Betul tak betul, tuan-tuan? Mereka bertenaga kerana nak rebut jawatan. Mereka bergaduh kerana nak rebut jawatan, bukan kerana nak cari penyelesaian kepada masalah rakyat. Duit ada, negara Malaysia kaya, asas ekonomi kukuh, tapi tadbir urus yang sangat kepada kepentingan rakyat. Betul tak betul? Adakah mereka layak menjadi kerajaan? Adakah mereka layak menjadi kerajaan dalam pilihan raya yang akan datang? Kerahkan semua rakyat kerana ingat sikap kerajaan yang memperlekehkan rakyat
mereka ambil kesempatan mengumpul harta. Projek-projek direct nego, projek 5G daripada 14 bilion nak naik 20 bilion, gaji-gaji menteri, jumlah ahli kabinet semua ditambahkan. Gerakan rakyat keluar mengundi. Boleh tuan-tuan sampaikan pada semua kewajipan kita bebaskan negara ini dari kerajaan Barisan Nasional PN para naik. Bebaskan negara kita daripada Perintah Nasional PN pengkhianat negara. Kembalikan kerajaan rakyat Pakatan Harapan amanah PAP keadilan untuk mengatur negara dengan penuh amanah dan prihatin peduli kepada rakyat, insyaAllah. Tak ada lagi saling nego, tak ada lagi rasuah, tak ada lagi pengkhianatan. Hidup, 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 hidup rakyat, hidup rakyat, hidup, 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 hidup rakyat, hidup rakyat. Tolak, 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 tolak Barisan Nasional, Barisan Nasional. Tolak, 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 tolak Perikatan Nasional, Perikatan Nasional. Kembalikan subsidi, kembalikan subsidi atau hadapi kemarahan rakyat. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kedua kali. Terakhir, kita bacakan deklarasi rakyat yang dihantar Memorandum kita ke Kementerian Keuangan pada kertas. Hidup, 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 hidup rakyat, hidup rakyat. Turun, 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 turun. Harga barang, harga barang. Tuan, kita berimpun hari ini untuk kita menyatakan solidariti kita sebagai rakyat Malaysia yang berbuah. Kita mahu tuntut semula hak kita. Malaysia kaya dengan sawit, kaya dengan minyak, hasil 100 bilion setahun. Kemana uang ini pergi? Sepatutnya dia balik kepada rakyat, berikan subsidi kepada rakyat. Tapi ini semua daya hilang ke mana? Hilang kerana kita ada sikap bersih dan integriti dalam pentadbiran kerajaan Barisan Nasional. Mereka melaksanakan sistem AP bukan baru, sudah lama. Sistem AP inilah yang mewujudkan monopoli dalam makanan-makanan. Sehingga hari ini ayam dah ada, telur sudah dapat, minyak sudah dapat, harga naik sebab barang tak ada. Jadi hari ini kita rakyat Malaysia berimpun pada hari yang mulia ini. 1 Zulhijjah ini kita dapat putusan deklarasi Kampung Baru. Yang pertama, kembalikan subsidi kepada rakyat. Semua barang makanan atas. Yang kedua, kita tuntut kerajaan hapuskan sistem AP ke atas semua barang makanan import. Dan yang terakhir, kita tuntut kerajaan mengambil sidang khas parlimen yang segera untuk semua ahli dewan rakyat membincangkan, membahaskan isu tentang makanan-makanan, isu tentang keselamatan makanan, isu tentang harga barang, supaya hak rakyat dikembalikan, supaya kesejahteraan rakyat dipastikan. Ayo kita kepada rakyat yang bermarah. Ini 3 tuntutan kita. Deklarasi Kampung Baru kita pegang semua-semua sehingga banyak akan datang. Kita bangkit, bangkit, bangkit. Barisan Nasional. Hidup, hidup. Barisan Nasional. Barisan Nasional. Bangkit, 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 bangkit. Lawan PN, lawan PN. Kuat, 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 kuat. Suara rakyat, suara rakyat. Menang, 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 menang. Piala 15.
media dan teman-teman yang boleh semuanya. Terima kasih. Ucapan kepada semua yang mengucap tentang ini. Kita dari pengunjung dan kita aman atas himpunan yang kita laksanakan secara aman. Kita ucapkan terima kasih dan berikan tepukan gemuruh kepada pihak kuasa atas bantuan menjaga keselamatan kita dan semua sekali. Terima kasih semua, terutamanya kepada abang polis kita dan semua yang menjaga keselamatan dan juga pihak RS yang menjaga laluan dan keselamatan kita. Jadi kita mohon bersurai secara aman. InsyaAllah kita akan berhimpun lagi kalau subsidi tidak dikembalikan. Itu janji kita. Boleh apa tidak? Boleh! Pastikan barang-barang yang dibawa spanduk dibawa balik. Masukkan dalam kereta, urus dia yang disediakan. Haji udah 2 kali tapi rumah. Haji udah 2 kali rumah. Oh, dah. Uslah. Minta kumpul banner, Banner dengan plakat kan? Banner dan plakat. Banner dan plakat, please. Plakat minta kumpulkan. Supaya tak bersepa, plakat untuk kumpulkan. Plakat dan banner minta kumpul balik untuk himpunan kita yang lebih besar, insyaAllah. Kita jemput pimpinan ke belakang untuk sesi isi. Rakyat ingat perut. Turun harga barang. Berikan subsidi. Oh, ada sisi. Oh, sidang media. Bagi. Okey. Lepas ni buat jalan. Kolak. Oh. Sam. Kita jumpa di Tonggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan untuk tarik balik subsidi merupakan satu tindakan yang tidak bertanggungjawab dan yang akan menzalimi dan membebankan rakyat. Kita merasakan bahawa ada banyak lagi option-option yang mana sepatutnya kerajaan memikirkan cari jalan untuk menyelesaikan masalah kenaikan harga barangan di luar dan sebagainya. Ya, ini bukan merupakan satu masalah yang baru saja timbul. Tetapi daripada awal lagi sepatutnya kerajaan boleh meramalkan bahawa ini akan berlaku dan merancangkan tindakan untuk mengatasinya. Ya, bukan sekadar nak memberikan penjelasan kenapa ianya berlaku. Kalau nak sekadar nak beritahu pada rakyat kenapa ianya berlaku tu kita boleh panggil para akademik lah untuk memberikan penjelasan. We need a government, kita perlukan sebuah kerajaan yang bertindak mengatasi masalah-masalah yang timbul, ya. Bukan nak memberikan penjelasan dan ceramah tentang kenapa harga barang semua naik. Dan ini boleh dilakukan. Ada beberapa tindakan-tindakan yang telah disebut dalam ucapan kita. Tetapi kita boleh duduk dan berunding bersama, ya, dengan kerajaan yang kita semua memahami bahawa kerajaan ini sekarang ini dia punya tumpuan dan dia punya keutamaan adalah bukan rakyat, ya, tetapi soal pergolakan dalaman, khususnya dalam UMNO yang merupakan satu pergaduhan yang tidak ada kena-mengena dengan soal kepentingan rakyat, ya. Maka himpunan yang diadakan pada hari ini tadi dah diberikan 3 tuntutan yang telah dibacakan. Saya boleh sampaikan ataupun serahkan kepada saudara Faiz untuk menyampaikannya sekali lagi, iaitu 3 tuntutan yang kita letakkan, yang mana kalau kerajaan tidak ambil peduli, maka kita tidak ada pilihan yang lain selain daripada mengerahkan mobilisasi di seluruh negara, menyeru pada rakyat untuk bangkit, untuk menentukan bahawa kerajaan Barisan Nasional ini akan membayar ataupun akan dikenakan hukuman
daripada rakyat dalam khususnya dalam PRU 15 yang akan datang. Ya. Sila. Saya nak tambah sikit lah tadi saya sebut bahawa Selangor sampai sekarang kita masih mengekalkan kemampuan untuk memberikan harga subsidi kepada harga ayam, telur, minyak. Kita masih kesal kan? Jadi kalau negeri Selangor ni pun mampu melaksanakan, kenapa kerajaan persekutuan tak mampu? Mereka berkemampuan, mempunyai sumber yang cukup untuk memastikan bahawa harga-harga barangan ini yang dalam kerajaan rakyat sekarang ni baru selesai menghadapi pandemik. Ramai bisnes tutup, ramai yang tak ada kerja. Jadi ditambah pula dengan kenaikan harga barang, bagaimana rakyat, kesengsaraan penderitaan rakyat ini dapat ditampung? Tidak mungkin. Itulah tanggungjawab kerajaan. Kerajaan Negeri Selangor, Perkhidmatan Harapan Negeri Selangor sangat prihatin. Kita kekal terus memberikan subsidi jutaan ringgit untuk mengekalkan harga ayam, telur, daging lembu dan juga keperluan-keperluan asal yang lain. Kenapa kerajaan persekutuan tak buat? Itu soalan saya. Mudah saja. Mereka ada duit, ada kemampuan. Laksanakan. Rakyat sangat memerlukan. Itu yang kita minta. Terima kasih. Apa dia tadi? Kita tahu antara tujuan kita mengadakan himpunan pada hari ini adalah sebagai membantah kenaikan harga barang, dan kita tengok harga barang itu pelbagai, hampir 90% daripada harga barang keperluan, terutamanya barang keperluan harian itu meningkat. Dan macam contoh yang saya sebutkan tadi, sebenarnya kerajaan kurang bertindak dan kerajaan sebenarnya tidak mempunyai satu solusi yang betul tentang kenaikan harga barang. Saya ambil satu contoh, harga ayam. Sebenarnya harga ayam ini banyak yang boleh dilakukan oleh kerajaan. Yang pertama adalah isu utama ayam ini adalah kita kekurangan pekerja. Sama ada pekerja tempatan ataupun pekerja asing. Kerana selepas daripada pandemik kita lihat bahawa pekerja asing terutamanya kita kekurangan benar. Sebab itu pengilang-pengilang dan juga peternak ayam menghadapi masalah yang utama ini. Sebab itu kerajaan mesti selesaikan segera. Dan kita tahu bahawa pekerja asing di bawah tanggungjawab Kementerian Dalam Negeri dan ini mesti dibuat dengan cepat. Yang kedua adalah subsidi. Kerajaan memperuntukkan 760 juta subsidi untuk menstabilkan harga ayam. Tetapi subsidi ini sebenarnya tidak pergi kepada kumpulan sasar yang sebenar. Sebab itu kerajaan tercari-cari mahu memberi subsidi kepada siapa? Kepada penternak IKS ke, atau kepada pengilang ke, ataupun kepada pembekal makanan dan seumpamanya. Dan yang ketiga, kita lihat bahawa di Malaysia ini bila kita menghadapi masalah ayam, kita sebut bahawa kita kekurangan bahan makanan untuk ayam dan kita baru nak mula menanam jagung dan seumpamanya. Sebenarnya Malaysia tidak boleh begitu kerana kita tahu bahawa kalau kita mahu memulakan tanaman untuk makanan ayam ini, kita mesti mempercepatkan proses. Kita tidak boleh kelulusan merancang mengambil masa sehingga 1 tahun. Kita mesti mempercepatkan proses, baru kita boleh menimbulkan lebih banyak peluang pekerjaan dan industri ayam itu boleh kekal sustain. Saya ambil satu contoh macam Indonesia, walaupun dia punya 217 juta penduduk, tetapi Indonesia berjaya mengekalkan pengeluaran ayam sehingga mereka mempunyai lebihan 15% yang boleh dieksport sehingga ke Singapura dan ke serata dunia. Ini yang kita harus lakukan. Mereka hadapi masalah yang sama dengan kita. Kekurangan, mereka menghadapi kesan ekonomi di peringkat dunia, tetapi mereka masih punya lebihan 15% ayam. Jadi sedangkan penduduk mereka 217 juta orang. Ini menunjukkan bahawa 30 juta penduduk ini boleh diuruskan keperluan kita ini sebenarnya tidak dilihat oleh kerajaan secara betul. Dan kerajaan tidak banyak bertindak, tetapi kerajaan sebenarnya lebih banyak berpolitik. Itu saja pandangan saya. Terima kasih rakan-rakan media yang sudi hadir dan terima kasih juga kepada anggota pasukan keselamatan. 3 tuntutan yang disebutkan tadi oleh Saudara Faiz yang merupakan pengarah Biro Pemuna. Kita bagi tempoh 11 hari. Kita bagi tempoh 11 hari. Kita bagi tempoh 11 hari kepada kerajaan yang ada pada hari ini untuk melaksanakan 3 tuntutan yang kita tuntut itu tadi. Kalau tak ada, tunggu 16 Julai ini. Kita akan gerakkan himpunan besar-besaran seluruh negara mendesak supaya harga barang diturunkan. Tunggu 16 Julai demonstrasi besar-besaran seluruh negara. Nantikan. Buka tu. Buka belakang. Industri makanan kita sebenarnya dah matang, ya. Industri pemeliharaan ayam untuk makanan ini juga sudah matang. Sudah lama dan besar. Kita ramai peternak-peternak yang besar-besar. Yang boleh menyediakan bekalan ini dengan banyak, ya. Tetapi mereka sebagai pengeluar, mereka ada kepentingan mereka, ya. Mereka tidak melihat dari segi makanan itu sampai kepada rakyat. Mereka memikirkan harga. Di sinilah kerajaan harus berperanan, ya. Kalau isunya ialah
isu bekalan makanan untuk ayam. Kita punya industri ni sepatutnya sudah bersedia. Kalau tidak bersedia, langkah-langkah segera boleh diambil dengan kerajaan mengepalainya. Ya, takkanlah kita bising nak menyampaikan pandangan-pandangan tersebut, mereka patut sudah tahu. Ya, dan industri pula tidak boleh mengugut rakyat, mengugut kerajaan. Jadi dalam hal ini kita meminta kerjasama daripada penternak-penternak dan pengeluar-pengeluar ayam ni untuk sama-sama mengekalkan harga. Dan kalau tak dapat juga, masalah ini saya rasa adalah masalah sementara. Jangan dibiarkan ianya berpanjangan. Dengan kerajaan, masuk campur segera, stabilize the price, do it whatever. Kalau nak subsidize pun, they have already been giving subsidy to the industry. Kenapa sekarang ni nak macam cuba untuk mengelak, ya? Jadi, kita harap benda ni segera. Kita nak raya haji, ya? Dan keperluan makanan ni sudah meningkat. Dan begitu juga minyak masak. Kalau di negara Indonesia tu, production dia antara yang terbesar. Minyak kelapa sawit untuk makan. Tetapi bila bekalan dalam negaranya meningkat harga, rakyat susah, apa jadi? Menterinya pun dipecatnya. Ya? Jadi kita tidak maulah sampai meminta supaya menteri dipecat hanya kerana ini. Jadi ambillah inisiatif, ya, untuk memastikan bekalan minyak masak itu jangan sampai terputus dan terpaksa, ya, menaikkan harga untuk menimbal, ya, keadaan yang berkurangan tersebut. Jadi ini, ya, potong gaji menteri. Ayah, kita jangan pecat dulu, kita potong dulu, ya. Kita potong gaji menteri, itu Faiz. Saya sokong, ya. Jadi itu harapan kita, dan perkara ini saya sebut kerana kita ialah sebuah negara pertanian yang agak matang, bukannya negara baru nak bangkit, ya. Sepatutnya tidak timbul masalah ni. Setiap kali ada isu-isu luar seperti perang di Ukraine, banyak-banyak alasan tak guna. Perang tu pun sementara, takkan kita nak menderita kerana peperangan yang jauh di sana. Wallahualam. Terima kasih. So kita jumpa 16 hari bulan kalau tak jadi, ya. 16. Okey, ya. Okey. Okey, hari ini kita berkumpul yang kita telah bacakan 3 tuntutan yang kita rangkumkan sebagai deklarasi Kampung Baru. Yang pertama, kita tuntut kerajaan kembalikan subsidi ke atas barang makanan yang telah diumumkan dipotong subsidi dan mengekalkan subsidi ke atas barang makanan yang telah diberikan subsidi selama ini, kerana kita yakin bahawa hasil negara cukup tinggi. Hasil negara yang sepatutnya digunakan untuk membantu rakyat dalam bentuk subsidi. Itu tuntutan pertama kita. Untuk meringankan beban rakyat, kembalikan subsidi. Yang kedua, kita tuntut supaya sistem AP ke atas barang makanan import ini dihapuskan. Kerana sistem AP ini kita percaya telah mewujudkan monopoli kawalan barang makanan, sehingga pada tempoh-tempoh tertentu yang dikawal oleh pihak tertentu yang menyebabkan bekalan kurang, dan secara prinsip ekonomi demand and supply, prinsip itu harga naik. Jadi ini yang membebankan rakyat, yang merupakan satu sistem yang bagi kita satu sistem lapuk yang tidak harus lagi diamalkan pada masa ini. Kerana kita mahu pasaran makanan ini menjadi satu pasar yang kompetitif, yang terbuka, yang memberikan pilihan kepada rakyat untuk membuatkan harga itu stabil dan juga kurang yang mampu dalam poket rakyat. Yang ketiga, kita tuntut supaya kerajaan memanggil satu sidang khas parlimen untuk membolehkan kesemua ahli Dewan Rakyat ini membincangkan dan membahaskan isu tentang bekalan makanan, isu tentang keselamatan makanan, isu tentang harga makanan ini secara tuntas dan mencari solusi yang terbaik. Kita tidak boleh hanya membiarkan kerajaan bertindak secara unilateral. Pada awalnya mereka membentuk Majlis Pemulihan Negara, ini gagal. Mereka pula bentuk sekarang ni jawatankuasa jihad menentang inflasi. Sedangkan jawatankuasa ini dianggotai oleh 5 orang menteri yang telah ternyata gagal. Mereka telah gagal dalam menguruskan negara selama ini. Ditubuhkan jawatankuasa menggunakan satu istilah yang kononnya istilah Islam itu, tapi hanya cantik pada nama, tapi kita yakin ia tidak akan membawa apa-apa satu tindakan yang tuntas ataupun membentangkan apa dasar-dasar yang proaktif untuk mengatasi masalah ini, kerana diketuai oleh seorang menteri yang telah gagal. Kita tahu bahawa when you doing same thing expecting a different result, ia satu perkara yang gila. Kita tidak mahu rakyat Malaysia hari ini memanggil kerajaan hari ini kerajaan gila. We don't want people to call this government as a crazy government. Kita mahu kerajaan bertindak segera
tunaikan tuntutan kita kerana inilah tuntutan rakyat yang bermaruah, rakyat yang mahukan pembelaan. Dan kita yakin kalau kerajaan tidak bertindak, rakyat akan ditekan lagi dan rakyat akan bangkit seperti mana yang dinyatakan oleh Wabi Sani tadi. Sekian, terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang hadir. Terima kasih juga kepada rakan-rakan daripada anggota polis yang telah berjaya membuat kesempatan dengan baik, memberikan peluang sehingga jam 2.30 lebih kepada kami untuk berhimpun dan bersuara. Dan jika ada apa soalan yang ingin diajukan, Wabi Sani lah. Ada apa soalan? Yang penting clear lah. Terima kasih banyak. Jumpa lagi insya-Allah. 16 Julai. Nanti kita beritahu kemudian. Takut aku tengok hari lelah hari. Macam mana ni? Macam besok. Sani. Betul. Tak tengok. Baju bunga pink. Baju pergi. Baju pink pula. Pergi piknik. Piknik. Barang naik. Dia salah faham barang naik. Kerajaan. Lalu kamu tubuhkan task force diketuai oleh anggota kabinet yang merupakan punca kepada masalah ini. Ya? Sepatutnya sebelum dibuat keputusan untuk nak tarik balik subsidi dan sebagainya, tubuhkan jawatan kuasa tu dulu, bincang dulu. Ni bila kamu dah timbulkan masalah, tiba-tiba kamu nak berlakon, nak selesaikan masalah. Sedangkan masalah tu kamu juga yang timbulkan. So it doesn't make sense. Bagi pendapat YB, siapa yang patut mengetuai jawatan kuasa jihad? First and foremost, tarik balik keputusan itu. Then after that, kita bincang. Bila dah buat keputusan, dah timbul masalah, baru nak tubuhkan task force, nak bincang balik masalah yang kamu timbulkan. Siapa yang kalau tak ambil tindakan lagi, dasar tak diumumkan lagi, lepas tu kamu bentukkan task force itu, it makes sense. You beritahu rakyat, okey, ada masalah dah nak timbul, kita dah nampak harga barang ni semua akan naik dan sebagainya, kita pun dah tak mampu nak anukan subsidi dan sebagainya, tetapi kita tubuhkan jawatan kuasa, kita nak bincang dulu. Macam mana nak tangani masalah ini. Then it makes sense lah. Tapi you create the problem, then you form a jawatan kuasa to handle the problem you created, headed by people who are part of the cabinet. So macam berlakon lah. Macam berlakon. So in your point of view, this task force will not make any difference to the people's problem right now? First, my proposal ialah tarik balik keputusan nak batalkan subsidi itu dulu. First. Then tubuhkan task force. Kaji apa yang perlu dilakukan untuk nak tangani masalah-masalah yang mendatang ini. Then it makes, adalah legitimacy dan adalah what do you call it, some sense in the thing. So my is tarik balik keputusan itu, then form the task force, then kita bincang. Dan bila ditubuhkan jawatan kuasa itu, kalau dia nak bincang tentang macam mana nak tangani masalah ni, masukkan sekali anggota-anggota daripada pembangkang ni. We have already ada MOU lah, kita dah ada tindakan bipartisan lah, apalah, sama-sama kita cari penyelesaian. Baru then kita umumkan tindakan-tindakan. Bagi pandangan YB, adakah perubahan task force ni too last minute of work? Too last minute. You already made a decision. And the decision, keputusan yang you dah buat. Dan keputusan ini memang sah akan timbulkan masalah. It's common sense. It's not rocket science. Dah tahu dah, kamu tarik subsidi, harga barang akan naik. Dan benda ni dia bukan terhad kepada harga ayam. Yang jual ikan pun dia nak makan ayam, dia pun akan naikkan harga ikan juga, dan sebagainya. So dia ada dia punya chain effect, chain effect yang mana akan menimbulkan masalah pada semua akhirnya. So tarik balik keputusan itu dulu, baru tubuh task force, baru kita bincang, baru kita cari penyelesaian. Not the way of putting the cart before the horse. You dah buat keputusan, baru you nak tubuh task force. So it's a fast lah, to me lah. One last question, should there be a special parliament sitting in order to address the issue that's been going on currently with the hike in price groups and so on? Dia dah buat keputusan.
Ya, kalau dia nak buat perbahasan di dalam parlimen, it should have been done before the announcement. Tapi awak dah buat keputusan, orang dah komen, orang dah marah. Lepas tu nak buat kan. So all this taken, first and foremost, tarik balik keputusan itu dulu. Dan panggil sidang khas ke, tubuh jawatan kuasa ke, dan kita look at all the problems. Cara yang terbaik nak hadapi macam mana. Tapi keutamaan mesti diberi kepada masalah rakyat. That's the first and foremost, ya. Whatever penyelesaian, mungkin ada projek-projek you kena tangguh ke, apa ke, keutamaan kepada masalah rakyat, ya. That is the most important. Okay. Any comments on Anwar Musa heading the task force? He's part of the problem. He's not a solution to the problem. Okay, that is my opinion lah. Yeah. Because macam Kuala Lumpur ni, bila dia jadi menteri wilayah, timbullah isu yang kampung Sungai Baru lah, lah. So benda-benda ni menunjukkan sikap dia. Ya, my own personal evaluation, dia tak ambil kisah. Ya, dia nak apa yang dia nak. So he is part of the problem. Also, sekarang pada zaman sekarang nampak banyak menteri-menteri yang memakai very lavish clothes, whereas the public are suffering not even able to buy chicken. Yes, right. That's right. And you got a triple XL cabinet. You got people who are being duta khas, taraf menteri. So ni semua wastage. Banyak duit yang dibazirkan. Then you got projects yang negotiated, direct nego, dia hidupkan balik. Semua ni drains our financial punya resources, ya. Sedangkan kita kaya, mana pergi duitnya, ya. This is the issue, ya. So saya rasa kita perlukan satu kerajaan yang lebih telus, yang lebih bertanggungjawab, ya. Tapi dalam isu ini, first thing you do, tarik balik keputusan nak tarik subsidi. That's it. Kalau nak tunjuk bahawa kamu prihatin, dan you nak tubuh jawatan kuasa, you nak anu dan sebagainya, tapi tarik balik keputusan itu dulu, ya. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Jangan ingat nak bawa balik rumah. Takut nama ada. Jadi 5. Dah 5. Jadi. Tadi timbutan bantah kenaikan harga barang oleh Biro Mobilisasi Amanah Negara diketuai oleh YB Sani Hamzan serta pimpinan Amanah Pusat untuk Timbalan Presiden Tuan Hadi Adli Zahari, Setiausaha Dr. Hatta Ramli, YB Khalid Samad, YB Faiz Fadil. Dan kalau masing-masing tak mau bergerak, kita nak buat lain ni. Macam mana ni? On balik. Dah, Balik. Balik. Orang puan nak jaga kau pula. Yo. Ni, Assalamualaikum. Minum. Dia dah taraf ni kan? masih live ni. Negeri je. So, kata. Sekian dulu langsung dari F9 Malaysia Airlines di depan Masjid Kampung Baru, Kuala Lumpur. Serta tadi himpunan aman gerak kerajaan menurunkan harga barang asas. Dan Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Terima kasih pada mereka yang masih lagi melayani ihtilam yang syarikat lain. Terima kasih pada semua. Sampai sini dulu, kita berjumpa di balik masa.